Kajian kes kita adalah berkenaan dengan mengandaikan diri anda ialah seorang perunding kewangan. So Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan juga perbelanjaan bulanan seperti yang ditunjukkan dan telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelan kewangan. So anda adalah perunding kewangan, katakanlah kamu adalah perunding kewangan. So kamu nak nasihatkan ataupun kamu nak sediakan pelan kewangan kepada Encik Wong. Okey, so itu situasi dia. So ini adalah dia punya kita panggil sebagai pelan kewangan, okey, ataupun dia punya aliran tunai lah, senang kita panggil sebagai aliran tunai. So kita tengok dekat sini gaji Encik Wong. Okey, so gaji Encik Wong 6,500. So dia ada pendapatan pasif. So bermaksud Encik Wong ni dia ada rumah yang telah disewakan, dapatlah income dekat situ RM500. So jumlah pendapatan sebulan dia adalah RM7,000. So pastinya dia akan membuat simpanan 10% daripada pendapatan, so iaitu RM650. So dia ada dana kecemasan 100. So bermaksud baki pendapatan dia adalah 6,250. So dia ada buat pembayaran tetap bulanan iaitu 2,900. So dia ada buat bayaran perbelanjaan tidak tetap bulanan 3,350. So daripada dia punya baki pendapatan, tolak perbelanjaan tetap bulanan, tolak perbelanjaan tidak tetap bulanan. So bermaksud dia tiada pendapatan lebihan. Okay, so ini yang kamu boleh nampak lah berkenaan dengan perbelanjaan, aliran tunai Encik Wong, pendapatan dan juga perbelanjaan. So Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran, so kita sebut sebagai salesman di sebuah syarikat, manakala isterinya seorang suri rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. So Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak dia sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun daripada sekarang. So mungkin untuk pendidikan lah. Okay, Encik Wong dia nak simpan RM150,000 untuk kedua-dua anaknya untuk pendidikan kebiasaannya. Okay, 15 tahun daripada sekarang. So anda sebagai perunding kewangan, okay, perlu membantu Encik Wong untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat dia. Okay, so ini yang kamu dah nampak tadi. Okay, so berkenaan dengan aliran tunai Encik Wong. So kita nak nasihatkan dia macam mana dia nak capai dia punya matlamat kewangan, pelan kewangan. Dia nak simpan RM150,000 dalam tempoh 15 tahun. Okey, kita tengok simpanan tahunan dia, seharusnya dia nak kejar RM150,000. Okey, ada juga salah lagi dekat sini. So bermaksud dekat sini seharusnya bulan. Okay. Simpanan tahunan dia adalah RM150,000 dan dia nak menyimpan selama 15 tahun. Bermaksud setahun dia perlu ada RM10,000 lah. Okay. Daripada RM10,000 itu kita bahagikan dengan 12 bulan. Bermaksud sebulan dia perlu menyimpan sebanyak RM833.33 sebulan sehingga tempoh 15 tahun, baru cukup RM150,000. So berdasarkan apa yang kamu nampak, 833.33 kita tolak dengan 650. Mana datang 650? Adalah daripada simpanan tetap bulanan. Okey, Encik Wong. So dia dah buat 10% simpanan, so 650. So bermaksud dia dah ada sedikit simpanan 650. So dia perlu kejar 833. Bermaksud dia masih perlukan tambahan RM183.33 sebulan. Okey. So bagaimana Encik Wong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang tersebut? So macam mana dia nak cari lagi baki RM183.33 ni? So daripada apa yang kamu boleh nampak, kita boleh kata dia perlu kurangkanlah perbelanjaan untuk tujuan melancong, kerana melancong dia tadi adalah RM500. Okey, kalau kamu tengok daripada dia punya table tadi, melancong dia adalah RM500.
Okey, so melancong dia adalah RM500. So kita nasihatkan dia untuk kurangkan bajet untuk melancong dia lah. Tapi kita tak kurangkan banyak pun, kita kurangkan hanya 25% sahaja. So bermaksud 25% daripada RM500, kita akan kurangkan RM125. So dia masih ada bajet untuk melancong, cuma nilai dia kurang sedikit menjadi RM375. Okay, so kita dah dapatlah 125 dekat situ penjimatan untuk melancong. Okay, so ataupun yang kedua dalam masa yang sama baru ada 125, sedangkan kita nak cari 183. So kita cari inisiatif yang lain, kita tengok kepada belanja petrol. So belanja petrol Encik Wong tadi adalah belanja petrol dia RM800. So nilai yang agak tinggi, mungkin termasuk bayaran tol lah kot. Okay, RM800 untuk belanja petrol dia. So kita nasihatkan dia untuk menjimat, okay, untuk berjimat sebanyak RM100 dengan cara dia kongsi kereta dengan rakan sekerja. Mungkinlah. Okay, so dia bolehlah allocate duit tu kepada, nak bayar kepada kawan dia pula. Okay, so dapatlah jimat RM100. So daripada penjimatan melancong RM125 dicampur dengan penjimatan belanja petrol RM100 dekat sini. So dia dah ada RM225. Sedangkan dia nak cari hanya RM183.33. So bermaksud dia dah berjaya lah dapatkan sedikit wang tambahan, okay, daripada penjimatan melancong dan juga penjimatan belanja petrol, supaya dia boleh dapat untuk simpan kepada matlamat pelan keuangan dia lah. Okay, tapi dengan syarat dia memang kena ikutlah apa yang kita nasihatkan, kalau tidak tak berjaya capai juga. Ataupun mungkin yang ketiga, Encik Wong boleh menggunakan cara yang lain, sama ada dia melakukan kerja-kerja sampingan lah. So dia carilah side income yang lain. Kalau dia tak rasa tak boleh nak kurangkan kos, nak kurangkan bajet untuk dia melancong, ataupun mungkin tak boleh, tak sanggup nak tumpang kereta orang nak pergi kerja, so nak tak nak dia kena carilah duit tambahan, duit poket tambahan. Ataupun mungkin dia boleh menggunakan duit simpanan 650 dia tadi kepada pelaburan. Okay? Simpanlah duit dalam bank ke, dalam amanah saham ke, so dapatlah dividen, dapatlah faedah. So dia dah jadi sebagai pendapatan pasif, simpan sekali, so dia akan dapat secara berterusan selagi mana duit itu disimpan di dalam pelaburan amanah saham. Okay? So dia ada apa-apa cara sekalipun, cuma atas diri kamu nak ikut ataupun tak nak, bagi mencapai pelan keuangan yang kamu rangka sendiri. Okay, so cikgu dah cakap tadi, asalnya melancong 500, so kita kurangkan 125 jadi 375. So belanja petrol asalnya 800, so kita dah berjaya, kita dah suruh dia kurangkan RM100 menjadi 700. So bermaksud kita ada lebihan 225. So kalau ikutkan betul lah tu. Okey, so 650 daripada simpanan tetap bulanan dia. Okey, daripada simpanan tetap bulanan 650 ditambah dengan 225 pendapatan lebihan. Okey, 650 tambah 225 pendapatan lebihan, bermaksud dia dah ada RM875 sebulan. Okey, 875 darab dengan setahun ataupun 12 bulan, dah ada RM10,500. RM10,500 selepas 5 tahun dah ada RM157,500. Bermaksud dia dah ada lebihan RM7,500 daripada yang asal dia nak adalah RM150,000 sahaja. Okay, tapi pastinya nilai ini bukanlah tetap. Okay, kenapa cikgu kata bukanlah tetap? Sebab RM157,500 ni kalau disimpan di dalam bank, okay, dia akan dapat faedah ataupun kita kenal sebagai dividen. So duit itu akan semakin berkembang. Okey, bila kamu letak dalam bank tidak dikeluarkan, so dia akan dapat faedah, so dia akan semakin berkembang.
So bukanlah nilai RM157,000 ini, pastinya lebih lagi daripada tu. Tapi kita kira secara basic, dia berjaya mengumpul RM157,500 dalam tempoh 15 tahun. Kalaulah Encik Wong ini ikut kepada apa yang kita nasihatkan kepadanya. Okay? So keboleh-laksanaan. So ini yang terakhir. Okay, keboleh-laksanaan, boleh atau tidak plan kewangan Encik Wong ini dilaksanakan bergantung kepada beberapa faktor. Okay, faktor yang pertama adalah kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. So apa yang cikgu boleh cakap dekat sini, kadar inflasi. Inflasi ini adalah berkenaan dengan harga barang tadi. Cikgu dah kata kenaikan harga barang. So kalau harga barang naik tapi gaji tak naik, so dia jadi masalah juga. Okay, pendapatan kamu nanti dia boleh jadi aliran tunai negatif. So kalau ikutkan, kalaulah kadar inflasi ini meningkat, kenaikan gaji kamu juga meningkat, so dia dah jadi macam normal lah. Okay, peningkatan kadar inflasi seiring dengan kenaikan gaji, so dia jadi normal. Tapi kalau kadar inflasi meningkat, gaji tak naik, so dia jadi tidak normal. Okay, dia jadi susah kepada Encik Wong nanti. So bergantung, dia punya plan kewangan bergantung kepada kadar inflasi lah. Okay, so lebih risau gaji tak naik-naik tapi harga barang naik. So itu memang kita risau lah. Okay, takut nanti apa-apa yang kamu nak buat dia akan jadi tertangguh ataupun dia boleh mendatangkan hutang. Okay, terutama untuk hutang kad kredit kebiasaannya. So yang kedua, sewa rumah yang diterima adalah tetap. Okay, kalau kamu tengok tadi Encik Wong dia ada income daripada sewa rumah sebanyak RM500. So kita boleh tengok Encik Wong ni dia punya plan kewangan boleh dilaksanakan atau tidak. Dia bergantung juga kepada sewa rumah. Sekiranya tiba-tiba dia punya penyewa itu lari 3-4 bulan tak bayar sewa, lari, so dia dah jadi terganggu lah kepada plan kewangan Encik Wong. So boleh kita kena ambil kira jugalah sebagai faktor. Okay, yang ketiga, Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaan. So yang ni memang penting. Okay, cikgu pun dah cakap tadi, kalau duit banyak, diri tidak sihat, so tiada guna. Okay, yang paling mustahak di kesihatan diri kamu. Okay, dia nak simpan duit untuk 15 tahun, so pastikan kesihatan diri juga terjaga. Okay, supaya dia boleh kerja cari duit macam biasa. So peningkatan dalam pembelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji. Betul, meningkat gaji, so dia tak ada masalah lah. Okay, ataupun pembayaran sewa. Okay, sewa yang meningkat, ataupun mungkin dia boleh cari side income. Okay, so faktor berkenaan dengan peningkatan gaji, pembayaran sewa. Okay, orang bayar sewa dekat dia ataupun dia bayar bulanan kepada bank. Okay, dan dalam masa yang sama pekerjaan sambilan. Itu antara faktor dia lah. Dan yang terakhir adalah tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Okay, so kamu merangka plan kewangan dalam tempoh dia 15 tahun. Okay, tempoh 15 tahun dia nak simpan RM150,000 untuk pendidikan anak-anak Encik Wong. So kalaulah berlaku sesuatu yang di luar jangka yang memerlukan kos yang tinggi seperti kemalangan ke, okay, menyebabkan dia perlu keluarkan duit yang banyak, so dia akan terganggulah kepada dia punya plan keuangan. Okay, so kalau ikutkan 5 faktor ini kita perlu ambil kira lah untuk kita tengok sejauh mana boleh terlaksana atau tidak plan keuangan Encik Wong. Maka habislah kita punya pembelajaran untuk hari ini. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.